Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Hamilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yuni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabsuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir innama anta muzakir, lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas la aisha qad tadbir wa la wara'akal kaf anil adha wa la hubbil arfa' min adab. Wala syafi'al qad taubah, wala ibadata kal ilm, wala salata kal khasya, wala zafara kas sabr, wala sa'adata kat taufiq, wala daina ad-dainu minal aql, wala rafiqa anasu minal halim minal hilm. Ya bani adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ghina wa ubarik fi rizq wa uhilla fi jismikal raha wala taghfal an dhikri fa inna ghafalta amla qalbaka faqra wa badanaka ta'aba wa nasaba wa sadraka hamma walau absarta ma baqiya min umur la zahitta fima baqiya min amalik. Ya bani adam bi'afiyati kawati ala ta'ati wa bi taufiqi addaita faridati wa bi rizqi wa qawaita ala ma'siyati wa bi masyiati tasha'u ma tasha' wa bi iradati turidu ma turidu li nafsik wa bi ni'mati kumta wa qa'adta wa raja'ta wa bi kanafi amsayta wa asbahta wa fi fadli ishat wa fi ni'mati taqallabat wa bi afiyati tajammalat thumma tansani wa tazkuru ghairi falima la tuaddi haqqi wa syukri. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah bermula daripada ayat yang pertama berakhir pada ayat ke-26 yang bermaksud, sudahkah sampai kepada kamu berita-berita, kisah-kisah hari kiamat. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Mereka akan memasuki api neraka yang sangat-sangat panas dan diberi minum daripada sumber mata air yang sangat-sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon-pohon yang berduri.
yang tidak akan menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar bagi mereka. Pada hari itu banyak juga wajah-wajah yang berseri-seri merasa gembira kerana usahanya sendiri. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya, di sana kamu tidak akan mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan. Dan di sana ada gelas-gelas yang tersedia untuk mereka. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan pemaidani-pemaidani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memerhatikan bagaimana unta diciptakan. Dan langit bagaimana ianya ditinggikan. Dan gunung ganang bagaimana ianya ditegakkan. Dan bumi bagaimana ianya dihamparkan. Dan maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau wahai Mat hanyalah sekat pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab-azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka semua akan dikembalikan. Kemudian sesungguhnya kamilah yang akan membuat perhitungan terhadap diri mereka. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-20 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, tiada hidup jika tidak ada takbir, yakni tafakur kepada Allah, dan tidak warak namanya jika tidak tahan menghadapi kesakitan, dan tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada adab, dan tiada penolong tanpa taubat, dan tiada amal ibadat tanpa ilmu, dan tiada solat tanpa rasa gemetar, dan tiada kejayaan tanpa kesabaran, dan tiada kebahagiaan tanpa mendapat taufik, dan tiada perhiasan yang lebih cantik daripada akal, dan tiada teman yang lebih penyayang daripada sifat kelemah lembutan. Wahai manusia, curahkanlah waktumu untuk beribadat kepadaku. Nescaya akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku beri keberkatan pada rezekimu, dan aku semayangkan rasa tenteram dalam dirimu. Dan jangan lalai daripada mengingatiku. Jika engkau leka dan lalai, maka aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Jasadmu sentiasa merata letih dan penat, dan dadamu sentiasa berada dalam keadaan berduka cita. Wahai manusia, seandainya engkau tahu berapa lagi umurmu yang masih tersisa, nescaya engkau akan melupakan angan-angan panjangmu. Wahai manusia, dengan kesihatan yang aku berikan kepadamu, engkau kuat untuk mentaati aku, dan dengan taufik yang aku anugerahkan kepadamu, engkau dapat menunaikan tanggungjawab kepadaku, dan dengan rezeki yang aku curahkan kepadamu, engkau kuat untuk berbuat maksiat kepadaku. Dan dengan kemahuan yang kuberikan kepadamu, engkau dapat berkehendak apa yang engkau inginkan, dan dengan iradahku engkau mempunyai kemahuan bagi dirimu, dan dengan nikmatku engkau boleh berdiri, duduk dan pulang, dan dengan pemeliharaanku engkau dapat berpagi-pagi dan berpetang-petang, dan kerana kurniaanku engkau hidup di dalam nikmatku. Engkau boleh berpusing dengan kesihatan yang aku berikan kepada engkau dapat berhias. Kemudian engkau melupakan aku dan mengingati yang selain dari kepadaku. Mengapakah engkau tidak menunaikan hak-hakku dan mensyukuri nikmat kurniaanku? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ke-24 Ramadan, kita masih diberikan Allah ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Berjalan masa tetap berjalan, masa tetap berlalu. Cepat Ramadan pergi meninggalkan kita.
Sebegitulah satu hari Ramadan tetap akan pergi juga meninggalkan kita, dan sebegitu juga sampai masa dan ketikanya kita tetap akan pergi meninggalkan dunia ini untuk berhadap kepada Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan yang mentadbir 7 petala langit. Entah bagaimana kedudukan kita pada saat itu. Dalam ayat yang saya bacakan kepada tuan-tuan daripada surah Al-Ghasyiyah, Allah SWT menceritakan di penghujung ayat itu, kata Allah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya maka Allah akan mengazab dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kamu semua akan kembali. Itu peringatan Allah. Last kali hidup kita ini, kata Allah, kita akan balik kepada Allah. Dan seterusnya kata Allah, setelah kita balik kepada Allah, kemudian sesungguhnya kamilah yang akan membuat perhitungan terhadap apa yang kamu kerjakan, terhadap apa yang kita lakukan. Semuanya hitungan Allah, bukan kita yang menghitung, tetapi Allah yang akan menghitung setiap perbuatan-perbuatan kita, dan Allah akan membalas segala apa sahaja yang kita lakukan. Begitulah, mudah-mudahan segalanya merupakan amal-amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan ingat, pada minggu lepas saya menyebutkan, kalau dalam kita melakukan ibadat, bagi saya tidak ubahnya seperti mana kita masuki peperiksaan. Habis sahaja kita menjawab, maka kertas jawapan kita ini yang menandanya orang lain. Maka kita tidak tahu sama ada kita lulus ataupun tidak lulus dalam peperiksaan itu. Sama ada kita berjaya ataupun kita gagal dalam peperiksaan itu, kita tak tahu. Maka sebegitulah kita tidak mengetahui sama ada Allah menerima ataupun tidak menerima amal-amal kita ni. Berdoalah banyak-banyak supaya amal-amal kita ini diterima oleh Allah. Kalau tidak, kita pun bimbang, kita penat beramal, rupanya tidak menjadi sebarang, tidak mendatangkan faedah walaupun sedikit sekalipun. InsyaAllah kita meneruskan sesi masa kita ini lagi dengan perkara-perkara yang baik. InsyaAllah kita memakmurkan masjid-masjid Allah walaupun dalam keadaan kita letih dan penat juga tuan-tuan, berlomba-lomba. Itulah yang Allah suruh kita, wa kulik malu fasayarallahu amalakum wa rasulu wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Bersegera berlomba-lomba melakukan amal. Adakah Allah akan kurang kekayaan dia? Tak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah jemu bila kita melakukan amal kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah jemu. Cuma kita ni kadang-kadang ada masanya kita rasa letih, kadang-kadang semangat kita kuat. Banyak mana yang kita hajati, mohon Allah akan beri pertolongan, bantuan kepada kita, beri pahala mudah-mudahan sebanyak mana. Perbendaharaan Allah tidak akan pernah berkurangan, tidak akan pernah habis. InsyaAllah kita merenung kepada sedikit daripada hadis Nabi, lepas tu kita masuk kepada kitab. Saya pun letih juga rasa ni tuan, letih sangat rasanya, pusing-pusing. Malam tadi sikit aja lagi, cuma body kereta je tak kena, yang kena cermin kereta. Selisih di antara lori kereta, saya di tengah-tengah tu. Alhamdulillah selamat juga kan. Dalam suasana hujan gerimis, kita balik entah pukul berapa malam tadi kan. Tak apalah, itulah kehidupan kita ni tadi. Hadis ini membawa kita banyak pengajaran. Hadis Nabi kata, wahai sekian manusia, tidak ada hidup jika tidak ada takbir, tafakur kepada Allah. Tidak ada nilai hidup ini kalau kita tidak mahu melihat, memikirkan, bertafakur, memandang tentang kekuasaan Allah. Bila tengok matahari terbit, terbenam, pokok buah-buahan yang berbunga, berputik, berbunga, berbuah, pokok durian dan sebagainya, kita tengok itu, kita memikirkan tentang hebatnya yang menciptakan itu.
Kalau orang hidup dia tak mau berfikir dengan alam ciptaan Allah ini, maka hidupnya tidak ada makna. Baik? Dan tidak warak namanya kalau tidak tahan kesakitan. Sakit ni datangnya daripada Allah. Jadi bila kita sakit ni, dia suruh kita ni tahan sakit kita. Allah bagi sekadar kemampuan kita. 3, tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada adab. Dan tidak ada penolong tanpa taubat. Siapa yang nakkan pertolongan Allah, maka Nabi kata banyakkan dia bertaubat. Malah saya cuba kongsikan kepada tuan-tuan, hari ini saya cuba kongsikan kepada tuan-tuan apa yang disebut oleh Syed Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Kul Hazihi Sabili. Katakanlah sesungguhnya inilah jalanku. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki menggariskan tentang 13 sifat yang akan menyelamatkan hidup manusia, kata dia. Kalau boleh ingat. Tapi di antaranya, yang pertama kata dia, memperbanyakkan bertaubat. Itu sifat yang insya-Allah menyelamatkan hidup kita, kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki. Banyak minta ampun, beristighfar kepada Allah. Yang kedua, yang pertama banyak bertaubat, yang kedua banyak beristighfar, yang ketiga rasa khauf, rasa takut Allah Ta'ala tak terima amal kita ni. Bila amal kita rasa takut, kalau tak terima ni macam mana agaknya. Kalau tak terima, jadi bila kita rasa takut, maka kita akan buat amal tu sebaik mungkin. Ada orang amal main cincai-cincai aja. Semayang tapi lebih kurang aja. Puasa tapi lebih kurang aja. Tu dia. Jadi kena ada rasa khauf, takut. Yang keempat, kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, kena ada rasa rajak. Bukan royak, rajak. Rajak ni maknanya berharap-harap. Berharap ni, terimalah ya Allah. Inilah yang aku mampu buat. Yang aku dapat buat macam ni lah. Kualiti semayang aku ni macam ni lah. Kualiti puasa ni macam ni lah. Kan? Kita dalam bulan Ramadan ni kan, macam-macam. Kan? Yang ketiga, dia kata sabar terhadap ujian daripada Allah. Datang ujian demi ujian. Kita disuruh jadi seperti mana batu karang di laut. Batu karang ni makin kuat ombak tu pukul dia, makin kuat dia mencengkam ke bumi. Tak jadi seperti pasir. Pasir ni banyak mana pun bila dipukul ombak, habis berterabur. Kita tak. Kita nak bila dipegang ujian ni, ujian datang, kuat mana pun ujian datang, maka lagi kuat kita bergantung harap kepada Allah. Tawakal kita ni kepada Allah. InsyaAllah di hujungnya nanti ada kejayaan. Ya. Yang keenam, bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Nikmat Allah bagi kepada kita ni, kita boleh bangun, berdiri, berjalan, berlari. Malah selalu saya kata kepada tuan-tuan, kita tak pernah minta. Bangun pagi ni Allah bagi kita nikmat, boleh berdiri, boleh berjalan, boleh sedut udara. Subhanallah, baiknya Allah Ta'ala. Jangan kita pandang kepada titah perintah Allah yang sedikit, tapi pandang kepada nikmat Allah yang sebegitu banyak. Tak ada satu kerajaan di dunia ni yang mampu beri udara kepada dia. Allah yang beri udara. Kita boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari, boleh berfikir, boleh tersenyum dan sebagainya. Yang keenam, syukur akan nikmat. Yang ketujuh, kata Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, sifat yang menyelamatkan hidup manusia ni, zuhud terhadap dunia. Semalam daripada Shah Alam, ada orang telefon dari Shah Alam, tanya masalah tu tadi. Masalah ada jenis orang yang meminta-minta kepada orang. Macam mana ni Ustaz? Kerja dia minta, tak habis-habis minta dengan orang. Sedangkan dia boleh berusaha bekerja. Lalu saya kata, Allah dalam sepotong hadis Nabi kata, siapa yang nak Allah kasih kepada dia, hendaklah dia zuhud kepada dunia.
Maknanya dunia ni dia ambil sekadar ada faedah, ada kebaikan untuk akhirat dia. Ambil. Dia letakkan dunia tu di tangan, akhirat tu di hati. Mana bagi kita mana lebih utama, dunia dengan akhirat? Akhirat tu lebih baik. Kita pilih akhirat. Kalau dibagi pilihan. Sebab kita baca bal tu'sirunal hayatud dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan yang kedua, siapa yang nak manusia cinta kepada dia, kata Nabi, hendaklah dia zuhud pada apa yang ada di tangan manusia. Maknanya yang ada tangan manusia ni kita jangan minta. Kalau kita selalu minta-minta daripada orang, akhirnya orang tak suka. Akhirnya orang benci. Tapi dengan Allah tak. Allah, orang yang tak minta pula Allah benci. Manusia, orang minta dia tak suka. Sikit hari ni minta, besok minta lagi, lusa minta lagi, tulat minta lagi. Manusia benci. Jadi jangan selalu meminta-minta dengan manusia, kata Nabi. Yang ke-8, tawakal kepada Allah. Apa pun benda yang kita buat, berserah diri, tawakal kepada Allah. Yang ke-9, cinta kepada Allah. Kita ni macam bercinta. Kalau bercinta dengan orang, macam mana kalau bercinta dengan orang? Zaman-zaman bujang dulu, tak dapat tengok orang, dapat tengok bumbung rumah pun jadilah. Lagi jauh teropong tengok bumbung rumah. Zaman-zaman dulu kan, kalau ingat dulu, sama ada orang lelaki orang perempuan, dapat lalu sekimbas saja cukuplah dapat tengok. Bukan apa pun. Zaman dulu kuatnya cinta, tarikan cinta, kadang-kadang berkilo-kilometer boleh pergi. Jadi begitulah kita ni, bila cinta kepada Allah ni, sedap mayang, sedap baca Quran, sedap duduk dalam majlis ilmu, sedap. Ini dia rasa manis lah tuan-tuan, rasa sedap ibadat, puasa rasa sedap, semayang rasa sedap, baca Quran ni rasa sedap. Sebab bila semayang ni dia macam dia bercakap dengan Tuhan dia, merintih kepada Tuhan dia, bercakap tadi. Bila sujud rasa sedap, sujud tu nak lama aja sujud, bukan macam ayam patuk jagung tak tadi. Yang ke-10, niat ikhlas kepada Allah ataupun kerana Allah. Apa yang kita buat, sesuatu benda, kata Said Muhammad Alwi Al-Maliki, ikhlas kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana pujian manusia, bukan kerana itu, tetapi kerana Allah semata-mata. Kerana Allah kita buat ni, kerana Allah, bukan ada orang kata sesuatu yang lain kan. Yang ini kita jadikan diri kita ni, kalau boleh, ikhlas orang yang merdeka. Dulu saya sebut kepada tuan-tuan, ikhlas ni ada 3 jenis. Satu dinamakan dia ikhlas hamba, 2 dinamakan dia ikhlas dagang, 3 dinamakan dia ikhlas orang yang merdeka. Ikhlas hamba ni kenapa semayang? Kalau tak semayang nanti masuk neraka. Kenapa semayang? Nak apa tadi, kenapa semayang? Nah, kalau tak semayang berdosa. Itu ikhlas hamba. Kerana takut neraka, ikhlas hamba. Ikhlas dagang ialah kerana nak untung. Orang jual kuih ni, kuih murah ni je ni, RM10, belilah, ikhlas. Tapi dengan tujuan nak dapat untung. Di tahap yang kedua. Kalau kita ibadat ni, banyak kita, ramai kita semayang kerana nakkan pahala. Kerana nak pahala. Ini dinamakan ikhlas dagang. Ikhlas dagang. Kerana nakkan pahala, keuntungan pahala. Tapi darjat yang paling tinggi dinamakan dia ikhlas orang yang merdeka. Kenapa semayang? Saya memang suka semayang, Ustaz. Saya memang suka puasa, Ustaz. Saya memang suka baca Quran. Saya memang suka duduk majlis ilmu. Ini dinamakan ikhlas orang yang merdeka. Dulu saya sebut kepada tuan-tuan, bab ini yang biasanya jadi bila orang tengok bola. Orang tengok bola ni, tak ada siapa bagi dia duit.
Dia keluarkan duit tu RM100, keluar duit sendiri kerana nak pergi tengok bola, nak dapat tengok bola. Bukan dapat apa pun. Tapi dalam bab ibadat, kita payah nak dapat ke tahap ikhlas, dinamakan ikhlas orang yang merdeka. Tak ada apa-apa. Saya buat ibadat ni memang saya suka semayang, Ustaz. Saya memang suka semayang. Saya memang suka baca Quran. Saya memang suka duduk dalam majlis ilmu. Semalam saya di Batu Pahat, saya ingat pukul 11 agaknya. Habis majlis ilmu tuan-tuan. Relax aja orang tak balik. Kan? Bila kata balik, habis saja berlesup orang lagi balik. Itu kehidupan. Ikhlas kerana Allah. Yang ke-11, benar kepada Allah, iaitu muraqabah, sentiasa muraqabah kepada Allah. Muraqabah ni mendekatkan diri dia kepada Allah. Sentiasa dia ambil amal yang menyelamatkan dia. Dia buat amal ni nak dekatkan diri kita kepada Allah. Taqarrub, nak dekat. Kita buat amal ni macam kita buat satu benda lah tuan. Kalau kita buat satu benda kepada manusia ni, kadang-kadang kita bagi sesuatu, bagi hadiah. Tujuan dia untuk mendekatkan diri kita ni kepada manusia. Namun jarang orang buat satu amal untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi kita buat ni untuk mendekatkan diri kita ni, muraqabah kita ni kepada Allah SWT. Banyak. Ini antara, bukan menjauhkan kita daripada Allah. Di antaranya tadi, amal yang kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang bertaubat. Orang yang antaranya juga Allah, untuk mendekatkan diri kita ni kepada Allah, orang yang sentiasa buat kerja untuk tolong, untuk bantu agama Allah. Ajak orang kepada benda-benda yang baik, kan? Dan yang ke-12, banyak bertafakur dan sentiasa beristiqamah. Bertafakur tadi saya baca tadi, duduk memikirkan keindahan alam ciptaan Allah, keagungan Allah. Diciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, dari sebesar-besar perkara sampai sekecil perkara. Kita duduk renung dan fikir. Ini jalan, dia kata, untuk mendekatkan, menyelamatkan hidup kita tadi, kata dia. Tafakur dan sentiasa beristiqamah. Dan yang akhir sekali, pendek angan-angan dan banyak ingat mati. Bila kita angan-angan dah panjang, ini besok kalau dah tua jadi Perdana Menteri, bawa kereta, akhirnya kita ada sibuk fikir macam tu, panjang angan-angan, macam Mak Jenin dah. Dia pun panjat pokok kelapa. Macam mana kelapa ni? Kenapa panjat kelapa? Dia kata kelapa ni kalau aku jual, aku beli telur. Telur tu aku ngeramkan, dapat anak. Aku jual ayam tu, aku beli itik pula. Jual itik, aku beli pula kambing. Jual kambing, aku beli lembu. Jual lembu, aku beli kerbau. Lama-lama aku jadi kaya. Aku beli kapal terbang besar. Dia pun terbang. Rupa dia ke atas pokok. Dia lupa tu. Dia ngeng-ngeng, dia pun lepas tangan. Berdentum Mak Jenin jatuh ke bawah. Kerana terlalu banyak angan-angan dan tak ingat akan mati. Angan-angan ni banyak menyebabkan dia ni, jangan banyak angan-angan. Dia kata pendek angan-angan dan banyak ingat mati. Itu antara 13 sifat yang akan menyelamatkan kita. Tapi ada 10 sifat yang akan membinasakan kita, berdasarkan kepada apa yang diajar, disebut dalam kitab Kul Hazihi Sabili. Di antaranya ragu-ragu terhadap agama, tidak yakin kepada agama. Ya ke Ustaz? Semayang begini, puasa begini, tak yakin. Bila dia tak yakin, maka dia akan buat benda-benda yang bercanggah dengan agama. Di antaranya juga sifat yang membinasakan manusia ialah takbur dan bangga diri. Dapat bangun semayang sikit, awal lain tak macam saya.
Saya pukul 2 dah bangun, tahu, tapi kencing. Mangga diri. Dia lupa bahawa kesemuanya itu kurniaan daripada Allah. Kita dapat bangun, berdiri, berjalan, berlari, Allah pilih kita ni, tuan-tuan. Dan begitu juga yang ketiga, riak. Yang keempat, hasad, dengki. Dalam hidup penuh dengan hasad dan dengki. Nabi kata, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun naru khata. Hasad dia akan makan kebaikan yang kamu buat macam api bakar kayu yang kering, kata Nabi. Api bakar kayu kering, senyap aja, lalu bawah bara aja, sadar-sadar pokok tu tombang, sadar-sadar pokok tu tombang. Sebegitu juga orang yang amal dia banyak, tapi dalam hati dia tak boleh tengok orang Islam ni yang dapat nikmat. Dia rasa risau, dia rasa maka macam api lah. Kalau tuan-tuan tengok api ni, dia menyelinap pada tanah-tanah gambut, dia duduk bawah aja, asap aja keluar, sadar-sadar pokok tu tombang, sadar-sadar pokok tu tombang. Maka sebegitu juga orang yang dalam hidup dia ada sifat hasad sesama dia, sesama Islam, dia akan menjahanamkan amal-amal baik dia. Seterusnya yang membinasakan manusia, kata dia, penipuan. Lain di luar, lain di dalam. Penipuan. Kita tengok muka depan dia manis, tapi dalam hati dia bersarang dengan sifat-sifat yang hina. Penipuan. Yang seterusnya, yang keenam, tidak kasih kepada saudara, tidak sayang kepada saudara sama Islam. Kita orang Islam ni kena sayang kepada saudara kita sesama Islam, kena sayang. Semalam saya bersama dengan sekitar 300 orang anti dadah kan, dekat Puspen, Bukit Gambir, ceramah sana. Alhamdulillah, bagus bacaan Quran mereka. Tapi saya cakap dengan dia, kehidupan kita ini ibarat drama yang masih lagi belum berakhir. Apa yang dah berlalu, tuan-tuan, saya kata, dah berlalu usia kita ni 50 tahun, 60 tahun, kita tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Maka bilalah kita nak berubah perangai kita tadi. Sekitar lebih kurang 200 orang, 300 orang. Sebelum ni, saya bersama dengan sekitar lebih kurang 500 orang guru-guru di Pusat Sukan Pagu. Bersama dengan guru tu, saya tanya kepada guru-guru ni, sebenarnya kita datang dekat dunia ni nak buat apa, cikgu-cikgu? Saya kata, kenapa kita ni, Allah datang ke kita kat dunia ni? Panjang bahasan ni. Sebab tajuk yang diberi kepada saya untuk perbahasan itu ialah syahadah, 2 kalimah syahadah, dan tuntutan 2 kalimah syahadah tu. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, dia ada tuntutan dia. Apa yang dituntut? Semacam bila kita niat berpuasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fadu syahr Ramadan, saja aku berpuasa tu kita niat, ada tuntutan dia. Apa tuntutan dia? Kita tak boleh makan. Siang hari tu kita tak boleh makan. Kita tak boleh masukkan sesuatu dalam rongga kita. Memang orang takut sangat pegang biji korma tu tak masuk mulut tu, letak kat bibir ni. Apa salahnya 2 minit aja cepat, bukan lama sangat. 2 minit pun orang tunggu, bukan 2 minit, 5 saat pun kadang-kadang orang tunggu nak masukkan mulut tu. Dia punya takutnya batal dia punya puasa tadi. Jadi puasa tu ada tuntutan dia. Maka sebegitu juga bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, ada tuntutan bila kita mengucap 2 kalimah syahadah tu. Tu panjang bahas dia, saya tak bahas kat sini. Seterusnya dia kata, tidak kasih kepada sama saudara. Orang Islam dengan orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Kena kasih. Ni besok dah sembahyang, dah puasa, bila nak raya aja disuruh kita keluarkan zakat. Kerana hubungan zakat itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Puasa hubungan kita dengan Allah. Tapi nak raya, tak boleh raya melainkan keluar zakat. Yang ketujuh, buruk sangka.
pun membawa binasa. Kita rajin berburuk sangka dengan orang. Lebih teruk bila kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempoh hari saya pergi satu masjid, tuan-tuan. Mayang berjamaah lah isyak. Entah macam mana imam tu lupa. Mayang isyak jadi 6 rakaat. 6 rakaat. Dia punya khusyuknya. Saya tak sebut masjid mana. Tuan-tuan jangan tanya masjid mana. Imam terlupa. Kita sangka baik imam terlupa. Yang pening tu makmum yang bersemayang berjamaah tadi. Yang semayang ramai-ramai ni yang pening, jadi kepala jadi pening. Patutlah Islam ni tak menang-menang dalam hati saya. Dalam keadaan itu pun orang tak faham. Yang separuh ikut imam, yang separuh dah tak tentu arah, yang separuh duduk, macam-macam. Macam mana tuan-tuan nak buat kalau macam tu? Kena imam sembahyang 6 rakaat. Anak saya kata 7 ya. Iya ke? Anak saya yang kecil kata, ayah, macam mana imam boleh sembahyang 7 rakaat? Entah. Agaknya khusyuk sangat. Kita sangka baik, dia lupalah tuan-tuan. Tapi yang peliknya yang belakang. Yang belakang tu bila imam dah tak betul, mana boleh ikut lagi? Imam dah tak betul. Kena mufarakah, tuan-tuan. Sama ada kita tunggu ataupun kita mufarakah. Tapi dia ngikut juga walaupun imam tu dah terplay out jauh pun dia ngikut juga. Peliknya orang kita ni. Itu sebab bila ilmu tak nak ni tuan-tuan, tak nak belajar ilmu, sedikit amal kita ni. Ilmu tu sebenarnya penting. Yang ke 8 betul. Yang ke 8 cinta kepada pangkat. Yang ke 9 bakhil, kedekut, tai hidung masin. Itu saya tambah di hujung tu. Dan yang ke 9, yang ke 10 terpedaya dengan diri sendiri. Itu antara sifat yang membinasakan hidup manusia. InsyaAllah kita tak habiskan hadis tu, kita renung kepada kitab kita sendiri insyaAllah. Sampai sambung balik kepada tajuk beriman kepada para malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya memberitahu kepada kita, muka surat 2, tentang malaikat menurut kemampuan yang ada pada akal kita. Dia tak suruh kaji sampai lebih mendalam dan lebih mendalam. Yang pentingnya ialah kita percaya adanya makhluk yang lain selain daripada kita tadi, yang tidak dapat dilihat dengan mata tadi. Tentang malaikat menurut kemampuan yang ada akal pada akal, dengan menyatakan tentang kejadian mereka, keadaan dan amalan mereka, menyatakan juga betapa hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan manusia dan dengan alam yang lain. Moga-moga dengan petunjuk dari Allah dan kenyataan Rasulullah dapat membersihkan akidah dan membetulkan amalan-amalan kita, supaya dia dapat membersihkan akidah kita, membetulkan. Sebab malaikat ni bukanlah makhluk untuk diibadatkan kepadanya. Malaikat bukan makhluk untuk diibadat kepadanya. Begitu juga Nabi dan Rasul bukan makhluk yang untuk kita ibadat kepadanya. Bukan. Malaikat adalah makhluk Allah juga. Itu kena faham. Jadi kita tak boleh beribadat untuk malaikat. Apa? Kerana malaikat tak boleh. Kerana Allah semata-mata. So orang mukmin yang sebenarnya menerima dengan penuh kepercayaan kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW, sama ada secara ijmali atau tafsiri, tanpa menokok tambah. Tak payah nak tokok tambah. Kalau diceritakan malaikat itu daripada cahaya, dah. Macam mana campur daripada cahaya tanpa asap, dah. Dari cahaya. Tanya lagi macam mana? Dari cahaya. Macam mana? Dari cahaya. Degil sangat, ambil tukar besi, ketuk kepala dia. Entah. Saya pun tak tahu, kita pun tak tahu. Dah Allah kata gitu, Nabi kata begitu, begitulah. Nak cari lagi, buat pening kepala otak, tak payah. Kan? Dan dia kata, tanpa menokok, tambah dan mengurangkan, dan jangan seorang itu melampaui batas-batas.
dalam nak kaji malaikat ni sampai kita ni melampaui batas yang ditetapkan. Macam kita COVID ni tuan-tuan, masih kita ni pakai topeng. Pakai topeng macam mana? Dah penat dah orang kaji dah. Percaya tak percaya? Percaya. Mana dia? Entah. Itu kesimpulan yang mudah. Kita tak payah kaji lagi sampai mendalam. Yang kita tahu dah ada dah lah. Macam tuan-tuan tengok hari ni siang. Betul tak siang? Iya. Betul ke siang Ustaz? Iya siang. Iya ke Ustaz siang sekarang? Itu ketuk je kepala tukar besi. Kita tengok kawan kita ni hidup, duduk sebelah ni cuit dia, takut-takut dah tidur terus. Cuit dia, hidup lagi. Mana hidup lagi dia tu? Jangan tuan-tuan pergi ketuk kepala dia pasal nak tengok nyawa awak ada tak? Betul tak? Marah dia tadi. Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak didapati nas yang menyatakan tentang malaikat. Maka sesiapa yang mengkaji akan bertemulah dengan keterangan yang jelas menurut kemampuan akal manusia dan seterusnya melahirkan iman yang betul kepada malaikat. Sifat malaikat dan kelebihan mereka. Kita akan mengkaji dengan nas yang sahih tanpa sifat kejadian mereka, tentang sifat kejadian mereka dan akhlak mereka, seterusnya tentang kelebihan yang dikurniakan oleh Allah. Kita kaji apa dia? Daripada nas-nas yang sahih tentang kejadian dia, kejadian mereka dan akhlak mereka, tentang kelebihan mereka. Itu beberapa benda. Jangan tanya dia bernafas tak Ustaz, dia sedut udara tak Ustaz, mata dia berapa Ustaz, wallahu a'lam, tak tahu, tak nampak. Kejadian malaikat sabda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabda Nabi, khuliqal malaikatu min nur, dijadikan malaikat itu daripada nur, dijadikan jin itu dari lidah api, dan dijadikan Adam itu daripada apa yang disifatkan kepada kamu. Adam, malaikat dijadikan dia daripada nur, cahaya. Jin dijadikan dia daripada lidah api, daripada api, dan manusia dijadikan dia daripada tanah. Kalau tak percaya, bagaimana Allah boleh jadikan malaikat ni daripada cahaya Ustaz? Entah. Itu yang kalau tuan-tuan buka kejadian manusia itu sendiri dalam surah Al-Hajj, daripada setitis air mani. Kemudian kata Allah, dia menjadi segumpal darah. Kemudian kata Allah, dia menjadi seketul daging. Kemudian kata Allah, dia jadikan dia bertulang, disaput dengan isi. Dia keluar dalam bentuk yang berbeza. Tadi daripada air mani, tapi bila dia keluar bentuk dia berbeza. Cukup kita nak fikir, cukup kita tengok maka sebegitulah kekuasaan Allah. Kalau dia nak jadikannya daripada cahaya ke, dia nak jadikan iblis daripada api ke, itu kekuasaan Allah Ta'ala, bukan kerja kita nak pertikaikan. Dan dia kata tidak dinyatakan apakah bentuk nur yang menjadi asal kejadian malaikat, dan kita tidak berkemampuan untuk mendalami lebih dari itu kerana akal kita tu tak sampai ke situ. Alam yang kita ada ni pun tuan-tuan kita tak terfikir, apatah lagi yang lain yang kita sendiri kita tak terfikir. Kan? Macam mana kita boleh belajar, kita boleh simpan ilmu tu, ingatan tu dalam kepala kita ni. Ada seorang profesor tuan-tuan, dia kena sakit tuan-tuan. Sakitnya memori dia hilang. Memori dia hilang. Dia parking kereta dekat Muar tu, Bandar Muar. Dia lupa dekat mana dia letak kereta. Berpusing-pusing. Dekat pesta ada seorang cikgu tuan-tuan, dia lupa rumah dia kat mana. Dia pergi sembahyang dekat masjid tu, lama saya tak jumpa dah. Dia pergi sembahyang dekat masjid tu, tiba-tiba dia lupa rumah dia dekat mana. Aduh, dia pusing dekat taman tu, berkali-kali pusing rumah, sebab dia lupa. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita ni lupa bini kita, tak pening ke bala?
Mana bini aku ni? Yang mana ni? Pening tak agak-agak? Kalau lupa rakaat tu dah pening. Oh, ingatan ni kalau Allah tak dah bagi satu, dibuang satu je tuan-tuan, kita tak kenal bini kita, kita lupa bini kita. Macam ni rupanya bini orang. Agak ni bukan bini aku tak. Oh pun datang penampar muka kita. Ni bini aku lah. Susah. Tuan-tuan bayangkan. Setakat hari ni, walaupun umur kita dah tua tuan, dia masih lagi ada dalam tu. Dalam ingatan kita ni Allah bagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Yang mana kamu nak dustakan? Dulu saya pernah terkena tuan-tuan. Bawa kereta terlupa. Mana satu brek, mana satu minyak. Orang kata hilang pada ketika tu. Mana satu brek, mana satu minyak. Dia datang tu tak lama, lebih kurang 2 saat 3 saat. 2 saat 3 saat tu kalau tak betul-betul boleh menyebabkan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tekan kuat. Rupanya minyak. Kan berlaku baru ni kan, yang dia langgar tiang elektrik tu dalam media sosial tu. Bawa kereta tu dah berpuluh tahun bawa kereta tu. Kereta dia sendiri berpuluh tahun dah dipakai. Tiba-tiba dia parking, dia nak jalan, nak reverse, dia lupa gear reverse tu mana satu. Rupanya dia masuk gear ke depan tu, langgar tiang elektrik tu. Tuan-tuan bayangkan punya hebatnya, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tadi. Dan dia kata dia jadikan dia daripada api, dan dia kata ada pun beberapa riwayat yang cuba mengolah dan mengulas tentang hakikat nur itu tidak mempunyai dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah. Ada jenis orang yang macam tu. Macam kita dengar Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu alal arsyistawa. Ambil jalan mudah, jangan pening kepala otak. Allah bersemayam di atas aras dia. Dah habis. Jangan tanya dia duduk macam mana, dekat mana. Itu buat pening kepala kita. Tengok lampu dia menyala, yakin ada karen. Dah. Kalau tak percaya, cocok kat telinga kita. Nak tengok percaya tak? Lampu menyala. Musim-musim yang hari ni orang bergaduh antara satu sama lain tentang masa semayang tarawih ni. Begitu juga. Yang ni kata 8, yang ni kata 20. 20, 8. 20, 8. 8 marah 20. 20 marah 8. 8 marah 20. 20 marah 8. Yang tak semayang, seorang tak marah. Ni masalah dia berlaku. Kan? Kita nak buat 8, buat. Nak buat 20, buat. Nak buat lebih daripada, buat. Jangan kita, kadang-kadang orang kita ni, orang Jawa kata waste time, buang masa. Benda-benda titik bengek tu yang nak dia gaduhkan banyak-banyak kan. Yang bersemayam atas itu yang benda yang nak dia nah, entahlah ya Allah, serahlah kepada Allah. Kita tak tahu ayat yang mustasyabihat, kita tak tahu tadi. Sungguhnya mereka adalah makhluk yang nuraninya tidak boleh didapati kejadian asalnya, tak boleh dampak oleh panca indera manusia, dan termasuk dalam perkara-perkara gaib, iaitu sam'iyat, perkara gaib yang kita tak nampak kan. Nyawa kita mana kita nampak? Bila orang tu mati tak ada nyawa, mana nyawa dia? Tak nampak pun. Percaya tak ada nyawa? Percaya. Dah lah kan. Orang kata letih ustaz, letih, penat. Mana dia letih? Cuba tunjukkan. Haus lah ustaz, haus. Mana dia haus? Cuba tunjukkan. Ngantuk lah ustaz. Cuba tuan-tuan tunjukkan ngantuk tu mana dia? Mana dia ngantuk? Mana boleh tunjuk ngantuk? Tapi ada tak ngantuk? Ada. Kadang-kadang imam sembahyang 2 rakaat. Lama. Beratnya. Nak bangun malam ni tuan, subhanallah, hai tuan-tuan. Sampai masa nak tidur tak boleh tidur pula. Terkebil. Saya duduk dekat Masjid Bandar Muar tu, tak minta mak cakap lah. Duduk seorang terkebil tengok. Ngantuk lah ni. Tapi nak tidur tak boleh tidur. Pandang. Wallahualam.
Dan dia kata seterusnya, kita juga tidak mengetahui dan tidak mengetahui bilangan mereka dijadikan. Berapa jumlah malaikat? Tak tahu. Bukan jumlah malaikat, tuan. Nak tanya jumlah manusia sekarang ni pun orang tak tahu berapa ramai. Apatah lagi nak cerita jumlah malaikat. Dia nak bergaduh. Ada pun yang mengatakan malaikat tu 10 nama, itu nama-nama induk dia. Berapa jumlah? Dia kata sekali naik tu 70,000. Peristiwa Isra' 70,000. Kalau sampai sekarang ni sekali naik 70,000, 70,000, 70,000, agak-agaknya sekarang dah berapa lama peristiwa Isra' dan Mi'raj? Berapa jumlah malaikat? Kita percaya ada malaikat dah cukup. Jumlahnya Allah sahajalah yang mengetahui. Kita tak tahu. Ni tuan-tuan bergaduh nak buat apa? Dia bergaduh antara satu sama lain. Itu titik bengik tadi tuan-tuan. Kerana Allah SWT tidak memberitahu kepada kita tentang itu, tetapi Allah memberitahu bahawa mereka dijadikan lebih dahulu daripada manusia. Cuma Allah kata malaikat tu dijadikan lebih dulu daripada manusia, sebelum dijadikan. Dalam kitab Tafsir Mutiara Al-Quran ada sebut mana satu yang mula-mula jadi. Manusia, bulan, bintang, malaikat, langit, bumi, mana dulu yang mula jadi, mula dibuat. Tu pun jangan bergaduh lah kan? Kalau duduk dasar ayat Quran, dia kata bumi dulu. Wallahu a'lam. Apa untung dia? Sekarang orang berebut pasal malam Lailatul Qadar. Yang ni kata 21, yang ni kata 23, yang ni kata 24, yang ni kata 25. Bergaduh satu sama lain. Semayang tak? Tak. Tapi kelebihan malam Lailatul Qadar. Ada orang macam tu tuan. Dia dengan 21 lah cakap awak. Yang lain 22, 23, 23. Iya ke 23? Tapi kau buat apa? Tidur. Patutnya kalau tanya pada saya, kita buka dalam kitab Mutlaq Badrin, kalau puasa tu hari Ahad, malamnya bila? Kalau puasa tu hari Isnin, bila tarikh dia? Tapi itu ulama kupaskan. Yang mudahnya kita ambil 10 malam terakhir Ramadan tu, kita hidupkan semua. Ini orang pilih-pilih. Malam ni tak malam dah. Besok. Malam ni ramailah sekarang orang itikaf. Malam ni malam ke-25. Malam 26 kurang balik. Dia jadi kurang. Malam 27 dia jadi ramai balik. Malam 28 dia jadi sikit. Faham tak tuan? Sebab kita ikut musim. Sedangkan patut amal tu ambil 10 akhir Ramadan tu, kita kejar 10 akhir Ramadan tu. Tik. Semayang Isyak, semayang Maghrib, dapat tak berjamaah tadi? Alhamdulillah, dapat. Dapat tak semayang sunat lepas Maghrib tadi? Dapat. Dapat tak baca Quran malam tadi? Dapat. Semayang Tarawih, dapat tak? Semayang Isyak, dapat tak? Semayang Hajat, dapat tak? Semayang Taubat, dapat tak? Semayang Tahajud, dapat tak? Semayang Tasbih, dapat tak? Sedekah, dapat tak? Tolong agama Allah, dapat tak? Satu-satu tu kita tik. Hari dah dapat, besok sambung lagi 10 yang akhir, insya-Allah dapat. Ini bergaduh benda-benda yang macam tu bukan tak boleh, tapi kadang-kadang menyebabkan kita ni pilih-pilih. Sebab itu Allah rahsiakan malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan Allah rahsiakan. Kenapa Allah rahsiakan? Supaya kita sentiasa kejar 10 akhir itu dengan kita beramal ibadat tuan. Ibarat nasi ada tapi kita tak makan, mana nak kenyang? Nasi ada, tak makan, tak apa, nanti kenyang. Ngigau lah tuan. Sikit lagi tuan-tuan, 1 minit lagi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan jadikan
atas muka bumi ini khalifah. Tu yang persoalan yang saya kata tadi. 3 soalan tu ditanya. Kenapa, mengapa, kerana apa? Kenapa kita datang? Mengapa, kenapa? Kenapa kita datang? 3 soalan. Semalam bersama dengan pelatih-pelatih anti dadah. Tanya dia kenapa dia datang. Untuk apa kita datang dekat dunia ni? Kisah Bahlul yang saya ceritakan kepada tuan-tuan. Selalu saya cerita bab itu. Amirul Mukminin dia nampak Bahlul ni bawa letak kayu celah kelengkang, dia pun lari pusing. Pusing tadi. Dia beri salam. Dia kata, Bahlul boleh tak beri aku satu nasihat? Ini raja dulu. Kata Bahlul, macam mana engkau seorang raja minta nasihat daripada aku? Ya, aku minta engkau nasihat aku. Lalu dia kata, kalau begitu, aku nak tanya kamu. Kau mau tahu tak dekat mana aku sedang berdiri ni? Kata Bahlul, engkau sedang berdiri di satu tapak. Kata raja tadi, engkau sedang berdiri di satu tapak istana. Istana ni dah runtuh, dah roboh. Rakyatnya dikebumikan bawah tapak. Teruskanlah nasihat. Kata Bahlul, aku nak tanya engkau satu soalan aja. Sebelum aku nasihat engkau. Aku nak tanya satu je soalan. Apa dia? Lepas daripada engkau dapat pangkat yang besar, jawatan besar, gaji besar, kekayaan besar, rumah besar, segala yang besar ni semua kamu dapat dekat dunia ni. Dia kata, aku nak tanya, engkau nak pergi mana lepas ni? Nak pergi mana lagi lepas ni? Lepas ni engkau nak pergi mana? Dia kata. Pada ketika itu hati dia terang, tak? Hati dia terang. Lepas kau dapat rumah besar, jawatan besar, pangkat besar, kau nak pergi mana? Meleleh air mata Harun ar-Rasyid. Jawapan tu tak ada dalam buku sains, dalam buku matematik tak ada. Tapi jawapan tu ada dalam Quran. Sama soalan tu kalau aju pada kita, lepas kita dapat rumah besar, kita akan dapat bini besar. Lepas dapat bini besar, dapat anak besar. Lepas tu kita dapat pangkat besar. Lepas tu kita dapat jawatan besar. Gaji pun besar. Selepas kita dapat kesemua yang besar-besar ni kita dapat, kita nak pergi mana? Ni dah besar ni, kalau nak ke langit, ada? Tak. Lepas dapat semua yang besar ni, kita akan ke bumi juga. Tak payah cakap besar lah. Suspender krokodil pun tak pakai. Ada orang baik raja ni mati pakai suspender krokodil? Ada? Tak ada. Selai pun tak pakai. Jadi persoalan tu besar. Kenapa datang? Kalau kerana nak cari kekayaan, kenapa bila kaya kita tak bawa masuk kubur harta kita? Kalau nak cari pangkat, kenapa bila kita mati, pangkat tadi kita tak bawa masuk kubur kita? Kerana nak cari anak isteri ramai, kenapa tak bawa anak isteri ramai ni masuk kubur? Maka jawapan dia mesti ada kerja besar yang Allah datang ke kita kat dunia ni. Tak ada dalam buku sains, buku matematik. Yang ada dalam Al-Quran ni kitab Quran ni ada. Maka Quran sebut tentang 3 tujuan di antara banyak tujuan aku jadikan manusia ni, 3 tujuan besar. Yang pertama kata Allah, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nombor 1, nak beribadat. Jangan lupa kita ni memang datang nak beribadat kepada Allah. Tu kerja dia. Nanti kita nak bahagia akhirat yang berpanjangan. Tu nombor 1. Jadi jangan bosan. Asyik kuliah aja. Asyik semayang aja. Asyik baca Quran aja ustaz. Bosanlah ustaz. Habis. Orang kata buang terbiat lah tu. Kan? Jadi nombor 1 nak beribadat. Nombor 2, kita datang kat dunia ni untuk kita urus dunia, takdir. Macam mana nak urus dunia? Sebab itu manusia dijadikan khalifah. Nak jadikan dunia ni sentiasa cantik, indah. Aqamatiddin wa siyasatid dunyabi. Tegakkan agama, takdir dunia ni dengan agama. Maknanya kalau kita ni orang bujang, kita mesti tegakkan agama dalam diri kita. Kita takbir diri kita dengan agama. Kalau kita jadi suami, mesti tegakkan agama dalam keluarga kita. Kita takbir keluarga kita dengan agama. Kalau kita jadi ketua kampung,
ketua kampung yang tegakkan agama dalam kampung, takbir kampung dengan agama. Malah kalau kita jadi ketua negara, mesti jadi ketua negara yang menegakkan agama dalam negara. Takbir negara ni dengan agama, tuntutan Allah. Dan yang ketiga, tujuan kita datang atas muka bumi ini, lau anzalna adzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tujuan dia ialah untuk menyelesaikan, melaksanakan segala amanah-amanah yang diamanahkan atas kita. Lembu Allah jadikan untuk apa? Lembu nak jadi untuk apa? Lembu ni Allah jadikan untuk apa? Kambing ni Allah jadikan untuk apa? Untuk kita manusia makan. Besok bulan, ujung bulan, tak lama lagi ni, banyaklah ayam kena sembelih, lembu kena sembelih. Siapa yang sembelih? Kita manusia, sebab kita nak makan. Boleh kita sembelih orang? Boleh tak kita sembelih orang? Raya ni kita makan daging special sikit. Daging apa? Daging orang, masak lemak cili api. Tak boleh. Berdosa kan? Tapi kita sembelih ayam, lembu, tak berdosa. Maka begitu juga malaikat dijadikan dia untuk urus dunia. Hujan panah dia kerja nak beratur tadi, dan segala-galanya. Jadi itu kita faham. Yang ketiga ni nak selesaikan amanah-amanah yang diamanahkan atas kita ni tuan. Ada berapa tahun lagi, dan ada lagi banyak lagi amanah yang kita belum selesaikan, maka kita kena selesaikan. Jadi saya kira cukup sampai situ dulu, insya-Allah. Letih sangat tuan. Insya-Allah panjang usia kita menyambung kuliah kita pada lain masa, lain ketika. Saya rasa ni penutup kan. Minggu depan dah raya kan? Dah raya. Raya nak kuliah ke? Aku takut aku kena halau pula. Ustaz raya-raya pun nak kuliah. Tapi ambillah tuan-tuan, Ramadan yang tinggal beberapa hari sahaja lagi, pecutan terakhir. Semalam saya tanya kepada orang, adakah setelah 24 hari kita berpuasa, iman kita ni makin naik ataupun dia makin merudum? Makin malah nak sembahyang tarawih. Dah nak raya, dah sibuk beli baju raya. Patutnya dah hujung, alamak, Ramadan dah nak pergi dah. Ramadan tahun depan dapat tak? Aku dapat Ramadan lagi. Jadi masa yang tinggal sikit. Orang kata masa kecemasan. Bila masa kecemasan ni, macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, kalau minyak dah tinggal kecemasan. Dah habis dah minyak. Bagaimana keadaan tuan-tuan? Semalam saya bawa kereta daripada sekolah terus ke Bukit Kambing. Ceramah. Habis ceramah terus ke Batu Pahat, Tongkang Pecah. Tengah berjalan tu terselisih antara tengah lori dengan lori. Saya duduk kat tengah-tengah kereta tu. Ya Allah, kan, alhamdulillah selamat. Dah jalan elok-elok pula, tak, Mercedes ni dia keluar lambang air ekulen kering. Aduh mak, punya cemasnya. Itu air ekulen kering. Cemas. Besok dekat akhirat kalau tak dapat air, tak cemas ke? Air mana nak minum? Kita kena tengok situ dan kita kait akhirat. Tengok dunia, kita fikir akhirat. Mari tu makan. Bila makan tu rupanya basi. Basi bubur lambuk tu. Tak boleh makan juga tengok bubur lambuk tadi. Itu makanan basi. Kalau amal kita basi macam mana? Amal kita ni basi macam mana? Hasad, riak, ujub dan takbur. Jadi sebab itu tuan, dalam kita beramal, buatlah sebaik mungkin. Kemudian ada hope, ada rajak kepada Allah, takut dan berharap. Jadi sekadar itu, insya-Allah sepanjang saya kuliah ni tempat tuan-tuan, lama juga kitab dah habis 3 kitab. Tapi ada yang serping pun tak dipegang kitab. Pasal dah hafal mungkin. Jadi kalau ada yang tersinggung, kecil hati, saya memang cakap macam ni. Minta maaf cakap, kalau ada orang kata, Ustaz, kuliah ni ngentam orang, memang saya ngentam orang. Saya takkan kuliah ngentam lembu. Sebab lembu tak masuk neraka. Yang masuk neraka ni manusia. Jadi kita nasihat manusia. Kan? Mudah-mudahan dia mendatangkan kebaikan kepada kita. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima amal-amal tuan-tuan dan Allah terima amal-amal saya.
dan Allah masukkan tuan-tuan dan saya semua ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya gunakan dalam bahasa mudah. Manih tada fa innama yahtadu li nafsi. Kata Allah, siapa yang mengikut petunjuk, siapa yang ikut petunjuk ni, kitab Quran, kebaikan untuk diri dia. Insya-Allah dia akan sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak terus berdoa, mudah-mudahan Allah meredai kita dan menerima segala amal-amal kita, walaupun sekecil-kecil perkara. Kita jumpa orang, kita senyum, Allah terima mudah-mudahan. Itu yang kita harapkan. Jangan tak nak doa. Tolonglah ya Allah, terimalah amal aku ni ya Allah. Aku buat amal ni macam ni je ya. Yang aku mampu ni macam ni. Tolonglah terima ya Allah. Ada orang dia memang hebat tuan-tuan. Dia boleh bangun, tapi kita ni mungkin kategori tak seberhebat mana kan. Kita boleh buat sekadar yang kita mampu insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi minta maaf sempena raya ni tuan-tuan, kalau ada salah silap minta maaf. Kalau ada kelapangan masa, datanglah rumah saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairal dzikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa amwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.